Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-215. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah hati yang tenang itu kunci rezeki. So siapa yang selalu bertenang, maka rezeki yang dia akan peroleh adalah rezeki yang sentiasa diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, Soleh nak minta tolong kepada anda semua. Tolong share, tolong kongsikan Soleh punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Bidadari Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam Bidadari Nur Syawirah Muhammad. Okey, alhamdulillah. Hai. Waalaikumsalam Umi Afan, Kalisha Umairah. Thank you yang join dan support live Solehah pada hari ini. Alhamdulillah. Sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati dan merestui majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Bidadari Kak Zurina. Okey, alhamdulillah. So, sebagaimana kita tahu, hati yang tenang itu adalah kunci ataupun asas kepada rezeki yang akan masuk dalam kehidupan kita. Contohlah kalau kita ibu-ibu, mak-mak sekalian tenang melayan anak-anak, kerana anak-anak di rumah kita, insya-Allah, maka Allah akan berikan ganjaran rezeki yang melimpah ruah sebab kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang isteri nak menguruskan rumah tangga yang bukannya mudah, kerja tak habis-habis kan. So kerja seorang suri rumah, iaitu ibu-ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, di sebalik kepenatan, kelelahan yang kita tanggung setiap hari tu, Allah kurniakan pintu syurga khas buat ibu-ibu yang sentiasa bersabar dan bertenang dalam mendidik anak-anak kita. So jangan merungut, jangan mengeluh, tetapi carilah solusi. Kalau kita penat, kalau kita emosi kita terganggu, maka akan menyebabkan rezeki susah nak masuk, akan menyebabkan rezeki tersekat, akan menyebabkan rezeki susah dan stuck dalam kehidupan kita. So, seorang ibu yang tenang, isteri yang tenang, wanita yang tenang, wanita hebat sekalian, insya-Allah kalau kita sentiasa tenang, insya-Allah hati kita sendiri pun akan sentiasa dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan marah-marah, jangan stres-stres, sebab marah tu hanya akan menyebabkan kita lagi penat. Cuba bayangkan kalau satu hari dari pagi sampai ke malam kita asyik nak marah je, kita asyik nak melenting je, kita asyik nak bertegang urat je. So kita akan rasa penat, kita akan rasa letih, tapi kita tak dapat apa-apa, malah kita yang rugi. Rezeki tersekat, hati kita tak tenang, jiwa serabut, dan ibadah kita pun tak dapat nak sampaikan ibadah yang kualiti. So orang yang bertenang tu, solat dia pun solat yang sangat-sangat berkualiti, solat yang tak kelang kabut, solat yang dapat persembahkan yang terindah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang yang selalu marah-marah, penat-penat, balik kerja dah penat dan letih, dia hanya akan bagi sisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat pun di hujung-hujung waktu, solat pun dah kelam kabut kan. So jadilah dan pilihlah untuk kita menjadi seorang yang bertenang. Orang yang tenang itu sentiasa akan menang, insya-Allah. Okey, yang kedua,
Jangan gelisah ataupun sedih. Sebab seseorang emosi yang sedih, yang sentiasa dalam keadaan murung, bermasam muka, bermuram durja, maka rezeki pun susah nak datang lekat dekat dia. Rezeki tak suka kepada orang yang banyak merungut-rungut ni. Orang yang selalu sedih, meratapi, menangis berhari-hari, berminggu-minggu hanya kerana emosi yang terganggu, kerana masalah hati dia yang sentiasa tak boleh nak kawal emosi tu sendiri. Asyik nak sedih je. Tengok movie sedih, tengok anak-anak sedih, tengok suami sedih, asyik nak menangis je. So, seorang yang bertenang tu, kita kalau nak rezeki masuk dengan sangat lancar dalam kehidupan kita, just cool saja, relax. Kita minta Allahu ya bari, ya basit, mempermudahkan dan mengurus kehidupan kita dengan sangat lancar, dengan sangat tenang, insya-Allah. So, jangan sedih-sedih, jangan menangis. Kalau penat, ibu-ibu cari me time. Me time yang terbaik buat ibu-ibu sekalian adalah dengan membaca Al-Quran. Betul. Nanti muka pun cepat tua kalau asyik marah je. Tengok muka Soleh, cepat tua ke tak? So, kurangkan marah. Bukan tak boleh marah. Marah tu ada tempatnya. Marah tu berpada-pada. Bukanlah 24 jam tu nak marah seumur. Tetapi marah tu biar bertempat. Ada masanya kita bergurau dengan anak-anak. Ada masanya kita bergelak ketawa dengan anak-anak. Ada masanya bila kita tegas, yes, kita tegas dengan anak-anak. Itulah tanda anak nak respect kat kita. Itulah tanda anak nak hormat kat kita. Bukannya bila kita makin marah, kita melenting-lenting, memekik-mekik, menjerit-jerit kat telinga dia, dia pun makin jauh daripada kita. Macam dalam buku FTR, ada satu tajuk ni, ibu bapa yang suka nak marah-marah. Sebenarnya, bila kita makin menjerit-jerit dan kita cakap kuat dekat telinga mereka, sebenarnya makin kuat dan makin memekik kita dekat telinga mereka, makin berjauh mereka daripada kita. So, jangan sedih, jangan pelik. Kenapa? Bila anak dah meningkat remaja, dah meningkat dewasa, kita tak rapat dengan dia. Dia tak respect pun kat kita sebab kita terlampau marahkan dia, kita terlampau kongkong dia waktu dia kanak-kanak. So, berpada-pada. Rasulullah sendiri pun mendidik anak-anaknya dengan cara yang betul, dengan didikan Islam yang sebenarnya. Yes, kalau anak kita tengok anak kita tak solat, sewajarlah kena rotan. Kalau kita tengok anak kita main sampai lupa nak solat lewat-lewat waktu, wajarlah anak kita kena rotan. Tetapi kalau kita tengok anak kita duk main game je, kita buat tak tahu, anak kita duk selalu dengan handphone je sehingga mengabaikan solatnya, mak bapak buat tak tahu, so dah jadilah mak bapak yang salah. So, kita kena kongkong, kita kena kawal. Kita kena kawal dan juga kontrol. Kontrol macam mana anak kita punya jadual, macam mana solat dia waktu, mesti tepat waktu, solat awal waktu, insya-Allah. Okey, seterusnya, hendaklah kita buat persediaan awal supaya kita tak kelam kabut, tak kelam kelibut. Ada orang, dia sebab suka last minute kan. Last minute ini sangat-sangat bahaya. Sebabnya, contohlah kalau kita ada meeting, kita ada pekerjaan, kita ada projek, tiba-tiba semua kita nak buat last minute. So, sudah tentu pekerjaan yang last minute tu tak dapat nak bagi yang the best, tak dapat nak bagi yang terbaik. Sebab apa? Persediaan dia tak cukup. Dia tak lakukan seawal mungkin. Tetapi orang yang melakukan persediaan awal, dia masih boleh adjust, dia masih boleh repair, dia masih boleh perbetulkan mana-mana yang silap. Tetapi orang yang last minute ni, kalau dah silap pun dah tak sempat nak betulkan. So, biasakan diri untuk melakukan pekerjaan dengan seawal mungkin. Kita tak nak jadi orang yang terakhir buat kerja. Kita tak nak jadi orang yang sentiasa last minute. Buat kerja semua last minute. Nak buat projek pun, pekerjaan task ke apa-apa pekerjaan, macam anak kita kerja sekolah, last minute pukul 10 malam baru nak buat kerja. Tak ke kelang kabut, mata dah mengantuk. So, jiwa kita stres, hati tak tenang. So, bila start je hati tak tenang, maka rezeki pun susah nak masuk. Rezeki pun akan menjadi makin sempit. Rezeki pun akan menjadi stuck dalam kehidupan kita sebab kita tak buat persediaan rapi. Sebab kita tak melakukan preparation yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita patut lakukan, insya-Allah. Macam Soleh anak live, Soleh dah prepare dah grafik live awal-awal, Soleh dah prepare dah point live awal-awal supaya nanti kita tak ada masalah.
Yelah, kadang-kadang kita tak tahu kan jadual kita. Tiba-tiba ada hal luar, tiba-tiba ada orang datang. So, lakukan persediaan yang bersungguh-sungguh dan persediaan awal supaya kita tak kelam kabut di lain masa, insya-Allah. Orang yang sentiasa bersedia awal, dia adalah orang yang berjaya. Okey, yang seterusnya, berdoa dengan penuh kesungguhan dan fokus hayati, tawajuh dalam diri kita. Sebabnya beza sangat orang yang berdoa dalam keadaan tak tenang dengan orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk, tenang dan tawaduk. Sebab tu kadang-kadang doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak fokus dan kita tak yakin dengan apa yang kita minta. Sebab tu padahal rezeki tu dah datang, dah ada dekat alamat yang betul. Tetapi rezeki tu tak tiba-tiba di alamat yang tepat tu sebabnya kita yang tak fokus pada apa yang kita nak capai. Kita sendiri tak tahu, tak faham, tak hayati apa yang kita nak minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, seorang mukmin yang berjaya, senjata kita adalah doa. Doa orang yang sentiasa bertenang, fokus, khusyuk, tawaduk akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan doa yang lalai. Orang yang lalai sedang-sedang berdoa dok fikir, aku nak pergi mana ya lepas ni. Sedang-sedang berdoa kita dok fikir, aku nak masak cekodok apa ya lepas ni. So tak bolehlah macam tu. Time berdoa, time solat, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertawajuh dan doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikiran kita dok melayang-layang, tak fokus, tak khusyuk dengan apa yang kita nak lakukan. Time ibadah sungguh-sungguh. Time kita nak beristirahat, istirahat sungguh-sungguh. So janganlah kita mencampur adukkan urusan dunia dengan urusan akhirat sehingga menyebabkan hati kita sendiri tak fokus dengan apa yang kita nak capai. Lalu hilanglah keberkatan, hilanglah kualiti dan kemanisan dalam beribadah. Kita kata kita nak tenang, tetapi kita sendiri yang tak fokus dan tak khusyuk dengan hubungan kita, connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, rezeki melimpah ruah dan berkat adalah berpunca daripada hati yang sentiasa tenang. So hati kita pastikan sentiasa tenang, jangan stres-stres, jangan marah-marah, jangan sedih-sedih. InsyaAllah rezeki yang berkat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak melakukan segala perkara yang terkutuk, kita tak melakukan dosa. InsyaAllah kita bebas daripada perkara-perkara mungkar dan Allah akan angkat dan makbulkan doa kita andai kita berdoa dengan setulus hati dan kita tahu apa yang haram kita jauhi, apa yang halal insyaAllah kita lakukan banyak-banyak, apa yang mendatangkan pahala sunat kita lakukan banyak-banyak dan kita kumpul saham akhirat kita. Dan orang yang bertenang ni, dia punya bonus dalam kehidupan dia adalah bila dia tenang, insyaAllah dia dapat melakukan serta settlekan segala masalah dia. Contoh dia ada masalah hutang, and then kalau dia bertenang, dia dah tahu dah apa solusi yang dia nak lakukan, apa jalan keluar yang dia nak lakukan. Contoh kalau kita ada masalah dalam tim ke, kita ada masalah dalam keluarga ke, kita berbincang dulu, bermusyawarah dulu dan insyaAllah Allah akan bantu kita keluar daripada kemelut dan juga kesukaran hidup kita, insyaAllah. Dan orang yang bertenang ni insyaAllah dia sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Maaf salah silap, tersasul tu biasalah kan. Solehah minta maaf, Solehah hanya insan biasa dan yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka dan yang buruk tu adalah datangnya daripada diri Solehah yang serba kekurangan. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semuanya.